Halo guys, bertemu kembali kita di channel YouTube saya, Elvin Aaron 2005. Oke, sudah lama saya tak buat video ya. Oke, pada video kali ini saya nak bercerita pengalaman saya ketika berada di sekolah menengah bahagian 1. Ya, ini merupakan video pertama ya. Okey, sebelum saya nak bercerita, buat tuan-tuan dan puan-puan yang belum subscribe channel saya, anda boleh tolong subscribe channel saya. Boleh tolong like, komen dan share banyak-banyak video ini agar masyarakat di luar sana mendapat banyak manfaat. Ding. Okey. Sorry. Okey. Ya, part 1 bahagian 1. Saya nak berkongsi pengalaman ketika saya berada di sekolah menengah. Wah. Baiklah. Setiap orang manusia dekat muka bumi ni kan, tak kira lah di mana saja kita berada kan, kita pasti akan melalui satu momen manis, momen pahit. Setiap manusia, tidak kira kaum, agama maupun bangsa ya. Oleh sebab itu, buat buat anda sekarang ni masih muda-mudi, kalau anda masih bersekolah lagi, adik-adik sekalian, kalau anda masih bersekolah lagi, ambillah pengalaman yang manis-manis. Yang pahit patut dibuang, yang manis harus dikenal. Ya. Okey. Tak apa. Part 1 ni saya ceritakan basic sajalah. Okey. Baik. Saya mula masuk sekolah menengah pada tahun 2018. Ya, 2018. Anda semua boleh kira lah. Okey, saya lahir 2005. Saya masuk sekolah rendah 2010 kan, tadi kan 2 tahun. So lepas tu saya masuklah sekolah rendah 6 tahun kan, 2012 sampai 2017. Okay. And then lepas tu 2018 saya masuk form 1. Okey, mesti anda di luar sana tertanya-tanya, di manakah saya sekolah? Okey, di sekolah menengah. Saya bersekolah di sebuah sekolah aliran arus perdana. Tapi walaupun arus perdana, tapi kami diasingkan. Ya, sebuah sekolah perdana. Saya bersekolah di SMK Matang Jaya, Kuching. Ya, SMK Matang Jaya. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Matang Jaya. Saya beramal sekolah itu 2018. Ya. Untuk sekolah rendah, dulu saya bersekolah di Miri. Untuk sekolah menengah pula, saya bersekolah di Kuching sebab dekat Miri masa tu belum ada lagi sekolah menengah untuk pendidikan khas blind. So dekat Kuching sajalah yang ada masa itu. Okey. Saya punya pengalaman. Tak apa, saya ceritakan biasa-biasa lah. Okey, untuk pengetahuan anda semua, saya dulu belajar seperti biasalah, macam orang normal. Cuma kami ni kami pendidikan khas, belajar menggunakan braille. Itu kami gunalah. So, okey, anda mesti nak tahu apa subjek saya ambil kan? Okey, untuk subjek yang saya ambil dulu,
Dari form 1 sampai form 3 saya ambil subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, sejarah, geografi, pendidikan moral. Sebab saya Kristian, saya Kristian, saya bangsa Iban lah. Pendidikan moral dengan mereka bentuk teknologi RBT. RBT yo. Okey, macam mana kamu boleh ambil RBT tu? Pandai ke kamu bertukar-tukar? Oh, okey. Soalan bagus Okey. RBT ni just subjek untuk kita ambil pengalaman je lah mungkin. Sebab bagi saya RBT ni dia tak sesuai lah untuk kami. Tapi sebenarnya subjek ni bagi saya dia satu subjek yang menguji cabaran. Dia lebih kepada kemahiran. RBT ni dia menguji kepada kemahiran. Bagaimanakah manusia mampu berfikir untuk mencipta teknologi baru. Macam sekarang ni kita ada teknologi AI kan. Di situ kita dapat berfikir lah. Mereka bentuk sesuatu bahan, alatan. Itu masuk RBT. Kita belajar untuk mencipta benda baru. Kita nak menetaraf lah. Itu yang saya fikir. Okey, pengalaman saya belajar RBT. Okey lah. Saya kongsi satu subjek lah. RBT, benda yang saya belajar dulu. Form 1, saya lupa lah form 1. Okey. Kita set to the point. Kita go to form 2. Please. Okay, form 2 saya masih ingat lagi. Saya belajar apa? Saya belajar mereka bentuk masakan. Okay, dalam topik ni kita belajar untuk apa? Kita belajar mereka sesuatu lah. Kita nak memasak. Kita nak membentuk sesuatu masakan tu lah. RBT. Masakan tu. Macam mana kita belajar RBT masakan? Dalam masakan ni kita kena belajar apa? Kita belajar asas lah. Mula-mula kita belajar asas. Barulah kita boleh belajar yang lebih tinggi. Apa perkara asas perlu ada dalam masakan? Ya. Masakan adalah yang pertama, kita kena kenal bahan, kenal peralatan, dan kita kena tahu fungsi-fungsi setiap alatan dan setiap peralatan dan setiap bahan yang diperlukan dalam pas itu badan mereka bentuk teknologi kamu fail, takkan dia suruh kamu fail semua ya. Mesti pakai logik sedikit mereka bentuk dia akan nilai teknologi lah dari segi jadi kamu banyak turutan betul ke tidak. Jadi satu keseronokan lah. Saya dapat rasa satu keseronokan. Walaupun saya tak memasak, tapi saya hanya makan sajalah. Ada kawan-kawan saya dia ada kerja dah. Dia memotong, ada yang memasak, ada cikgu saya sekali bantu situ. So tugas saya makan. Tak. Tapi saya makan, saya rasa lah. Saya disuruh untuk rasa. Apa rasa makanan tu yang kawan saya masak dengan cikgu saya. Adakah rasa dia bagus ke? Start masa tu kami masak burger daging. Sedap weh. Okey, saya lupa bagi tahu dalam kelas kami ni kami diasingkan. Kalau kelas perdana kami ramailah budak perdana kami. So untuk kami pendidikan khas kami ada 5 orang lah. 5 orang.
So Kalau lebih 5 menit, mula-mula 5 menit, jangan sampai setengah jam, 15 menit. so Kalau lebih RBT sangat seronok. So itu sajalah pengalaman saya nak kongsikan dalam belajar ni. Tak apa, nanti pas ni jangan ke mana-mana. Tunggu saya upload video seterusnya. Saya akan berkongsi pengalaman saya belajar di sekolah menengah part 2. Okey, boleh? Lepas ni saya akan kongsi lagi, cerita lagi part 2. Saya nak kamu hayati dulu. Video recording button.